Selain itu saudara-saudara, yang lebih menarik apabila seorang pemimpin daripada Barisan Nasional yaitu Ashraf Wajdi Dusuki mendedahkan Perikatan Nasional masih perangai lama, buat rundingan senyap-senyap, kata Ashraf Wajdi. Wow, tahniahlah Ashraf sebab berani mendedahkan apa yang berlaku pada Perikatan Nasional. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata, pemimpin Pakatan Harapan PH lebih gentleman dalam berurusan dengan Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan perpaduan berbanding Perikatan Nasional PN. Sebaliknya, beliau berkata, PN masih dengan perangai lama, cuba buat rundingan secara senyap-senyap dan mencuri 10 ahli parlimen untuk menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sebab itulah pertemuan dengan PN yang sepatutnya dijadwalkan sejak 2 hari lalu terpaksa ditunda beberapa kali, katanya di Facebook. Beliau berkata sehingga 10 SD ditandatangani, ahli parlimen ditarik balik atas arahan Dewan Tertinggi BN, barulah Perikatan Nasional menyuarakan kesediaan untuk bertemu pada jam 3.30 petang tadi. Wah, begitu rupa-rupanya ceritanya kan. Ada udang di sebalik batu. Katanya, pertemuan kepimpinan BN di Hotel St. Regis itu selaras pendirian Dewan Tertinggi BN bersikap terbuka untuk bertemu dan berunding dengan PH dan PN bagi membincangkan penubuhan kerajaan baharu. Apa-apapun, majlis ini, Majlis Tertinggi UMNO akan memperhalusi kedua-dua tawaran PH dan PN sekaligus dengan akur dengan titah Tuanku Agong yang memerintahkan agar BN sokong pembentukan kerajaan perpaduan. Cuma persoalannya, kenapakah Perikatan Nasional begitu bongkak dan sombong untuk menolak titah nasihat Tuanku Agong agar dibentuk kerajaan perpaduan ya? Soal beliau lagi. Semalam, Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berkata, Agong mencadangkan PH dan PN bekerja sama membentuk kerajaan, namun ditolak Perikatan Nasional. Katanya, beliau mempunyai sokongan 115 ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri menerusi SD, dan bukti sokongan itu sudah diserahkan semalam. Hari ini, ahli parlimen BN bertemu pemimpin PN di Hotel St. Regis untuk mendengar cadangan gabungan itu untuk menubuhkan kerajaan perpaduan menurut sumber. Itulah dia saudara-saudara sekalian isu yang hangat ketika ini. Siapa jadi Perdana Menteri? Aku optimis Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri esok. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Ini berita yang paling baik punya untuk Anwar Ibrahim. Kita ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana selangkah lagi dia akan menjadi Perdana Menteri. Aku optimis dan aku yakin dia selangkah lagi akan menjadi Perdana Menteri. Ini semua apabila kita sudah tahu tadi ada 10 orang ahli parlimen Barisan Nasional yang telah menarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin dan kini menjadi pembangkang dan berkecuali. Tapi yang lebih mengejutkan dan berita baik untuk Anwar Ibrahim ialah apabila Agong menitahkan GPS pertimbang tubuh kerajaan perpaduan, kata Fadilah. Gabungan Parti Sarawak GPS dinasihatkan oleh yang dipertuaget Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah agar mempertimbangkan penubuhan kerajaan perpaduan bagi mengakhiri kemelut politik negara yang berlaku sekarang. Nah, kalau semalam Muhyiddin sudah dinasihati, dicadangkan oleh Agung untuk menubuhkan kerajaan perpaduan dengan PH, tapi ditolak mentah-mentah oleh Muhyiddin Yassin. Kali ini, Agung juga sudah bertitah kepada Zahid Hamidi, turut menyatakan supaya Zahid Hamidi dan Barisan Nasional masuk di dalam kerajaan perpaduan itu. 30 ahli parlimen itu harus berada dalam kerajaan perpaduan, kata Agong. Dan yang terkini ialah apabila Agong juga menitahkan GPS pertimbang tubuh kerajaan perpaduan. Nah, semua rakyat Malaysia sudah melihat Agong sedang merujuk kepada kerajaan perpaduan. Agung mahu semua orang win-win situation. Tiada yang kalah menjadi abu
tiada yang menang menjadi arang. Baginda mahu supaya semua parti politik bertenang dan menjadi aman tanpa ada sengketa. Namun demikian, satu-satunya yang telah menolak bulat-bulat mentah-mentah setakat ini ialah Muhyiddin Yassin. GPS belum lagi menyatakan penolakan mereka, tapi mereka mendengar tentang cadangan agung supaya mempertimbang tubuh kerajaan perpaduan. Apabila dirujuk kerajaan perpaduan ini, satu-satunya calon Perdana Menteri untuk kerajaan perpaduan ialah Anwar Ibrahim. Jadi itu sebabnya aku kata, aku optimis Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri untuk Malaysia. Lagipun netizen menulis dalam komen di ruangan komen channel aku, mereka kata sudah letih melihat Perdana Menteri recycle dan recycle dan recycle lagi. Kalau Tun Mahathir dulu sudah recycle satu kali. Muhyiddin kalau dia jadi Perdana Menteri lagi, jadi lagi recycle, kata mereka. Mereka sudah letih melihat, kata mereka. Lagi pula, ada yang mengatakan bahawa mereka sudah tahu apa penghujung kepada pentadbiran Muhyiddin kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri sekali lagi, kata mereka. Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, PBB, Datuk Seri Fadilah Yusof yang mengetuai wakil JPS untuk menghadap Al-Sultan Abdullah pagi tadi berkata, nasihat baginda telah disampaikan kepada pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Saya tidak dapat membuat keputusan semasa sesi menghadap dan kita mendengar pandangan tuanku dan akan membawa kepada pucuk pimpinan GPS, katanya. Jadi, tadi pun kita telah memberikan taklimat kepada Abang Johari, katanya. Bercakap kepada media selepas taklimat itu, Fadilah berkata, selain beliau, GPS turut diwakili Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Nantan Linggi, Timbalan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Seri Richard Riot Jamin, dan Naib Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Aaron Ago Dagang. Menurutnya, setakat ini GPS masih berpegang kepada kenyataan yang dibuatnya sebelum ini untuk menubuhkan kerajaan bersama Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Namun, mereka akan tetap akur dengan keputusan yang dibuat oleh Al-Sultan Abdullah. Dalam pilihan raya umum ke-15, GPS telah memenangi 23 daripada 31 kerusi parlimen di Sarawak untuk muncul sebagai gabungan keempat terbesar selepas Pakatan Harapan PH yang menguasai 82, PN 73 dan Barisan Nasional 30. Jadi dengan ini, dengan ketetapan yang telah diumumkan oleh kepimpinan GPS ini, yaitu mereka tetap akan akur dengan keputusan yang dibuat oleh Al-Sultan Abdullah, maknanya kalau Muktamad Agung mahu kerajaan perpaduan, maka GPS tiada pilihan, mereka akan masuk di dalam kerajaan perpaduan itu dan bukan kepada Perikatan Nasional semata-mata.